Selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk yang dah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu tajuk gerhana. Okey, gerhana matahari. Minggu lepas kita bincang gerhana bulan. Okey. Gerhana matahari, untuk melihat gerhana matahari, okey, pertama sekali kita kena ada perkara paling penting lah, kita perlukan penapis cahaya. Ni penapis cahaya special sikit, dia macam cermin mata. Okay. Kalau kita tak boleh melihat terus gerhana matahari, okay, dia akan boleh menyebabkan kita jadi mata jadi buta. Okay, bagaimana gerhana matahari berlaku? Bila gerhana matahari berlaku? Okay, dah tentulah gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Kenapa tak berlaku pada waktu malam? Kalau berlaku waktu malam, kita tak nampak lah kan, sebab matahari berada di bahagian lain pada bumi kita. Okey, jadi dalam peredaran bulan mengelilingi bumi, pada suatu masa dia akan sampai di bahagian ataupun kita kata dia akan berada pada satu kedudukan garis lurus, okay, di antara matahari, bumi dan bulan. Okay. Matahari, bulan dan bumi lurus. Baik, gerhana bulan beza dia dengan gerhana matahari. Gerhana bulan, bumi berada di tengah-tengah, tapi gerhana matahari, bulan berada di tengah-tengah. Bulan melindungi cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Okey. Baik. Jadi apabila bulan berada di sini, di tengah, betul-betul di tengah-tengah, cahaya dari matahari, okey, dilindungi oleh bulan, menyebabkan bayang-bayang bulan wujud di bumi, muncul di bumi. Okey. Baik. So dalam keadaan ini terhasil dua kawasan, iaitu kawasan gelap separa. Okey. Ada dua kawasan ni. Ini disebabkan oleh muncul bayang-bayang bulan di sini, okey. Di sini antara dua garisan ini. Tetapi cahaya matahari daripada bahagian lain mengenai kawasan ini. Jadi bayang-bayang pun ada, cahaya matahari pun ada, menyebabkan kawasan ini dia tak berapa gelap. Okey, dia gelap sikit tapi dia ada cahaya. Okey. Baik, dan wujud satu kawasan di mana tiada cahaya langsung. Okey, di tengah-tengah ini, di mana cahaya matahari tak sampai ke kawasan ini, menyebabkan kawasan ini kawasan gelap penuh, menjadikannya gelap penuh, tak ada cahaya langsung. Okey, atau nama sainsnya adalah kawasan umbra. Okey. Baik. Jadi kawasan ini, kawasan gelap ini sampai ke bumi. Okay, bagi penduduk yang berada di kawasan tengah-tengah ini, dia boleh merasakan suasana seolah-olah malam. Walaupun hari tengah siang, tapi apabila ketika itu dia boleh rasa seolah-olah malam. Okay. Dan penduduk di kawasan ini jugalah yang boleh melihat gerhana penuh. Okay. Dan penduduk yang berada di kawasan gelap separa ini hanya boleh melihat gerhana matahari separa. Dia nampak separa saja. Matahari itu tutup, bulan tu tutup sikit matahari, lepas tu dia buka balik. Sebab kedudukannya, okay, soal kita nampak dari tepi, kita tak tengok betul-betul. Matahari tu besar, okay, besar, tapi bulan kecil. Bila kita tengok dia betul-betul
tengah tepat, baru kita nampak dia tutup semua. Kalau kita tengok dari tepi, dia nampak separuh je lah. Okey. Baik. Kita boleh, untuk memahami keadaan itu, kita boleh gunakan jari. Okay. Kita tengok satu objek kat depan yang besar. Okay. Tengok kita ambil TV ke, ataupun awak suruh adik awak berdiri kat depan tu, tutup dengan jari. Okay. Gerakkan jari. Bila jari ni sampai betul-betul tengah, tutup sebelah mata. Okay. Sampai betul-betul tengah. Okay. Awak akan dapati adik awak tidak kelihatan. Okey, yang awak nampak jari sahaja. Walaupun adik awak lagi besar daripada jari. Boleh cuba. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, ini adalah pandangan dari bulan. Kalau kita duduk di bulan, so kita boleh nampak macam ni lah keadaannya. Ada dua kawasan hitam di bumi muncul, iaitu kawasan gelap separa. Di sini dia tak berapa gelap, dan di tengah-tengahnya adalah kawasan gelap penuh. Okey, kita akan nampak macam ni. Okey. Kita tengok kronologi bagaimana gerhana matahari terjadi. Okey. Apabila bulan bergerak, bulan sentiasa bergerak, okey, bila dia berada di kawasan ini kawasan penumbra. Cara realitinya di angkasa tak nampak lah garisan ni, tapi kita buat untuk senang kita nak tengok kan. Okey. Pada ketika ini bentuk matahari yang dapat dilihat ialah bulat penuh. Kita nampak dia bulat penuh lah matahari tu. Okey. Sebab belum dilindungi oleh bulan. Bulan masih lagi kat sini. Okey. Dan apabila bulan mula bergerak masuk ke kawasan umbra ini, okay, dia dah mula masuk, dia mula menghalang matahari. Okay, dia mula melindungi matahari. Jadi daripada bumi kita dah mula nampak matahari itu makin kecil. Okay, saiz dia makin kecil. Dia dah jadi macam ni kan, bentuk dia hilang sikit dah. Okay. Kemudian bila bulan bergerak masuk lagi, okay, kita akan dapati, kita akan nampak matahari lagi kecil, makin kecil. Okay, dah tinggal separuh. Okay, dan apabila dia masuk lagi, bulan masuk lagi sampai sini, kita tengok matahari, bentuk matahari dah jadi macam bulan sabit. Dia dah berbentuk sabit. Okay, dah tinggal kecil. Kemudian masuk lagi. Apabila bulan berada betul-betul di tengah-tengah kawasan penumbra ini, maksudnya betul-betul garis lurus tadi, betul-betul lurus dia punya kedudukan dia, maka bulan telah menutup sepenuhnya kawasan umbra ini, menyebabkan penduduk di kawasan ini, kawasan tengah ini, dia dah tak nampak matahari. Matahari terlindung sepenuhnya. Okey, tapi disebabkan oleh matahari ini mempunyai cahaya yang kuat, okey, bentuk matahari sepatutnya terus gelap, terus tak nampak kan. Tetapi kita akan nampaklah sedikit cahaya di tepi sini, okey, yang dipanggil korona. Cahaya daripada matahari, kan, matahari yang sedang api yang sedang menyala-nyala dekat matahari tu, kita akan nampak sedikit di tepi, di kawasan tepi bulan yang terhasil kat sini. Okay, dipanggil korona. Alright. Dan kadang-kadang ini dipanggil gerhana matahari penuh. Okay, dia berada dalam fasa gerhana penuh. Baik. Kadang-kadang dia ada sikit timbul ni cahaya, ataupun kat mana-mana dia cahaya dia besar sikit. Dia macam bulat, macam bercahaya lah kan. Kita nampak dia macam cincin permata. Itu dipanggil gerhana cincin. Sebab dia macam cincin, so kita panggil dia gerhana cincin. Okey. Kemudian bulan mula bergerak keluar daripada
kawasan umrah ini, okay, menyebabkan kita mula dapat melihat matahari. Matahari dah keluar, dah nampak dah sikit bentuk sabit. Makin lama dia makin besar, okay. Makin bulan keluar daripada kawasan ini, saiz matahari dia makin besar, okay. Kemudian dia keluar lagi dan kita tengok matahari makin besar, dan hinggalah dia keluar sepenuhnya daripada kawasan umrah ini. So kita saiz matahari kelihatan penuh semula. Dia penuh balik lah macam biasa. Okay. So gerhana matahari berlaku tak lama. Okay, masa yang diambil daripada fasa yang pertama ni penuh, makin hilang, makin kecil, habis semua, kemudian dia makin besar dan dia penuh semula. Masanya tak lama. Masanya dalam 2 hingga 3 jam macam itulah. Bergantung kepada keadaan juga. Tapi biasa macam itulah 3 jam. Okey. Berbeza dengan gerhana bulan kan. Gerhana bulan dia lebih lama. Okey, mengambil masa sampai kadang-kadang 8 jam macam tu. Okey. Baik. Jadi inilah situasinya, keadaannya bagaimana gerhana matahari terjadi. Okey. Baik, sehingga kita jumpa lagi di tajuk-tajuk yang lain. Okey. Jaga diri dan jaga keselamatan. Selamat belajar.